Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anda Putra Hakim Muhammad bin Muhammad Syukri. Nombor metrik 069759. InsyaAllah hari ini anda akan membincangkan tentang tajuk Mabadi' ilmu mantik, iaitu asas-asas ilmu mantik. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada yang pertama, iaitu pengenalan ilmu mantik. Jadi ilmu mantik dari segi lugatan, iaitu dari segi bahasa, iaitu ilmu mantik ni berasal daripada perkataan nataqa, iaitu yang bermaksud berfikir ataupun percakapan. Manakala ilmu mantik dari segi istilahan pula iaitu merupakan suatu alat yang mengandungi kaedah memelihara akal daripada berlakunya kesilapan ketika berfikir. Okey, kemudian yang kedua kita masuk pula kepada topik perbincangan ilmu mantik. Topik perbincangan ilmu mantik ini terbahagi kepada dua, iaitu tasawur dengan tasdik. Maklumat berkaitan dengan tasawur akan membantu kita dalam membina satu definisi, manakala maklumat yang berkaitan dengan tasdik akan membantu kita dalam membina satu penyataan ataupun satu ayat ataupun satu penghujahan ataupun satu pembuktian. Yang ketiga iaitu faedah. Faedah yang kita dapat apabila mempelajari ilmu mantik. Terdapat banyak faedah yang kita akan dapat apabila kita belajar ilmu mantik ini. Jadi, saya akan memberikan 3 faedah apabila kita mempelajari ilmu mantik. Yang pertama, kita akan dapat memelihara akal daripada berlakunya kesilapan ketika berfikir. Dan yang kedua, kita akan menggilap diri kita untuk meneliti secara berfikir secara teliti, secara menyeluruh. Dan yang ketiga, iaitu kita dapat menggilap diri kita ni untuk mempunyai satu kemahiran, iaitu kemahiran dalam mengkritik. Kemudian yang keempat, iaitu nama-nama ilmu mantik. Ulama telah memberikan pelbagai nama untuk ilmu mantik ini. Sebagai contoh, iaitu ilmu mantik itu sendiri, ilmu mizan, ilmu istidlal, mi'yarul ilmu, qadimul ulum, dengan muqaddimatul ulum dan pelbagai lagi. Kemudian kita masuk pula kepada fadilat ilmu mantik dan nisbah ilmu mantik. Ilmu mantik ini merupakan semula-mula ilmu. Dan ilmu mantik ini juga boleh diaplikasikan dalam semua bidang ilmu. Dan ilmu mantik juga merupakan salah satu daripada cabang-cabang ilmu kalam. Kemudian kita masuk pula kepada pengasas-pengasas ilmu mantik. Seperti kita tahu, pengasas ilmu mantik ini ialah Aristo, yang hidup pada zaman Zulkarnain, yang lebih dikenali sebagai mu'alim awal fi ilmu mantik. Dan orang pertama pula yang membukukan ilmu mantik ini dalam Islam iaitu Ibnul Farabi, Al-Farabi, yang lebih dikenali sebagai mu'alim sani fi ilmu mantik. Kemudian kita masuk pula kepada sumber-sumber ilmu mantik dan hukum-hukum ilmu mantik. Jadi sumber ilmu mantik ini disusun daripada akal. Dan hukum-hukum ilmu mantik ini terbahagi pula kepada dua, iaitu haram dan harus. Haram ini seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Salah. Manakala harus pula terbahagi pula kepada dua, iaitu harus yang bersyarat dan harus yang tidak bersyarat. Harus yang tidak bersyarat seperti mana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan Sanusi. Dan manakala harus yang bersyarat pula, iaitu kita haruslah mempunyai akal yang sihat dan menguasai Al-Quran dan hadis sebelum kita mempelajari ilmu mantik ini. Dan ini merupakan pandangan yang dipilih. Yang terakhir iaitu isu-isu yang terdapat dalam ilmu mantik, iaitu kecelaruan dalam memahami sesuatu ayat ataupun sesuatu lafaz. Seperti mana yang terdapat dalam satu surah, iaitu yadullahi fawqa aydihim. Yadu di sini bukan bermaksud tangan, tetapi bermaksud Allah itu berkuasa ke atas mereka. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Sekian daripada ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.